Setiap individu pastinya mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka lebih suka berjimat daripada menghabiskan wang berbelanja. Namun ada juga di antaranya yang bukan sahaja berjimat cermat, malah bersikap kedekut yang melampau sehingga sanggup berkira-kira untuk membeli barangan keperluan keluarga. Rata-rata bagi orang yang suka berjimat mengeluarkan sejumlah wang hanya dalam kadar yang mencukupi dan tidak memandang kepada jenama. Barang yang dibeli juga haruslah mengikut keperluan dan tidak membazir. Pengurusan wang juga pastinya dapat membantu mengurangkan kos perbelanjaan jika ianya telah dirancang terlebih dahulu. Namun, bagi yang bersifat kedekut, mencintai wang itu lebih dari segalanya. Sehinggakan ada yang sanggup tidak mengeluarkan duit kerana tidak mahu mendapatkan rawatan di hospital, cukup sekadar membeli ubat di farmasi. Kedekut sebegini akhirnya memakan diri. Sifat mereka yang terlampau kedekut dan susah untuk mengeluarkan duit walaupun untuk diri sendiri, keluarga maupun orang tersayang membuatkan ramai yang mempunyai tanggapan negatif terhadap mereka. Berbelanja secara berhemah sangat dituntut. Manakala berjimat cermat menggunakan keperluan hidup adalah sifat terpuji. Persoalannya, wajarkah bersifat kedekut untuk berjimat? Bagaimana sebenarnya cara yang terbaik untuk mengatasi masalah begini? Okey, jangan terperanjat. Ini kita bukan berjimat. Kita bukan berjimat. Kita bukan kedekut, kita bukan berjimat. Ini kita gimmick ya. Okey, itu tadi laporan yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita Natasha Hamzah tentang jimat ataupun kedekut. Dan saya kira mungkin anda penonton juga ada konotasi ataupun perspektif yang berbeza-beza tentang jimat dan kedekut ini. Dan ini juga Sugi kita nak bincangkan bersama dengan tetamu kita. Betul, kita bersama dengan Khai Bahar dan juga Lia Aziz sekali lagi. Okey, dan kita juga bersama dengan tetamu kita Encik Syamsuddin bin Abdul Kadir selaku perunding kewangan peribadi kita. Selamat datang ke studio Encik Syamsuddin. Terima kasih. Sihat ya kesemuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Fiza berkata yang berjimat ataupun seorang yang kedekut tu subjektif kan? Sebab mungkinlah dalam situasi ada orang makan 2 kali sehari sebab dia nak berjimat. Ada orang makan 2 kali sehari sebab dia kedekut, dia tak nak keluarkan duit. Dia bukan berjimat, dia kedekut. Makan sekali sehari kot kan? Sehari. Macam tu. Kalau melalui pembacaan kami mungkin dah ada jawapan ataupun rumusan kita. Tetapi hari ini Cik Syamsuddin dah pun bersedia dengan papan putihnya tu kan. Ini yang kita nak kongsikan bersama dengan penonton. Kadang-kadang bila kita bercakap jimat ataupun kedekut ni, ia mungkin boleh menjadi sesuatu yang sensitif. Kerana ada orang, kadang-kadang kita tak tahu masalah orang. Kita nampak dia macam kedekut, tapi mungkin dia ada masalah-masalah kewangan dia ataupun dia mempunyai komitmen-komitmen yang tinggi terhadap kehidupannya. Jadi bila kita cakap tentang kedekut dan juga jimat ini, bagaimana kita nak bezakan antara kedekut dan juga jimat? Okey, secara asas yang kita boleh tengok dia lebih kurang sama, right? Kedekut ialah maksudnya kita tengok dia, ya Allah, kan contoh dia makan 2 kali sehari. Orang kedekut pun boleh makan 2 kali sehari. Orang berjimat pun boleh 2 kali makan sehari. Dia cumanya kalau kedekut ni dia ada 2. Dia yang satu dia akan menghampiri ke bakhil lah. Kalau bakhil untuk diri dia dan orang lain. Kedekut ni maknanya dia memang kedekut ni memang untuk orang lain, memang dia nak simpan duit. Ada kes yang saya dapat ni, isteri dia mengadulah. Suami dia dalam akaun 800,000. Banyaknya. Ya, dan dia letak tempat yang 3%, maknanya 800,000 kalau kita kira 3% tu 24,000. Maknanya dia mewah dah, saya rasa kan nak melancong dalam negeri kan, 24,000 setahun. Tapi dia tak bagi pun kat isteri anak dia kalau untuk nak pergi berjalan, contoh nak pergi kan contoh sekolah. Isteri yang suri rumah terpaksa meniaga kuih untuk tanggung kos untuk pergi melancong dalam negara. Ini kedekut. Itu kedekut. Itu bukan berjimat. Sebab kalau dia berjimat 800,000, kan dia boleh belanja 24,000 tu setahun untuk yang pokok tu tak bergerak kan? Tak bergerak. Tapi sebenarnya 800,000 dah terlalu banyak dah untuk dia disimpan. Sebab dia pun gaji lebih daripada 10,000. Itu memang betul-betul kedekut. Dia sebenarnya hidup kita ni, orang yang berjimat dia tak nak benda membazir je. Itu beza. Tapi kedekut bukan kerana membazir. Sebab dia memang tak nak. Dia takut duit dia kurang? Duit dia kurang. Memang ada setengah orang, saya pernah jumpa seorang dia nak tengok dalam akaun dia ada duit 1 juta. Dia kata kalau dia belanja tak jadi 1 juta, tak jadi 900,000. Ada goal dia lah. Tapi biar hidup dia susah pun pakai kereta buruk ke apa, dia nak tengok duit 1 juta. Dia kata kalau kurang dah tak ada. Ada yang macam tu Jadi dia kita ni hidup kita ni orang paling mudahnya berjimat tu janganlah sampai kedekut. Berbelanja jangan sampai boros. Membazir ya. Berjimat kan, berjimat ni kalau dah sampai tahap kedekut tu teruk sangatlah. Dalam bahasa Inggeris dia kata fine line between kedekut dan juga berjimat lah tu. Dan
komen di Facebook ni yang pandangan seorang suami kongsikan. Dari sudut seorang suami, ini adalah balancing act. Pasal kalau terlalu jimat dipanggil kedekut. Tapi kalau tak kedekut, kita nanti pening. Kita suami dalam bracket nak kena jawab. Ini kata Muhammad Yusof. Tapi kita nak tanya Kai Bahar. Kai Bahar bukan seorang suami. Belum lagi. Belum lagi insya-Allah. Baik, tapi Kai tadi berkongsi yang Kai sejak umur 17 tahun sudah ada wang di tangan kan. Tapi sewaktu 17 tahun tu kita muda, kita mungkin ada rasa nak berbelanja. Tapi Kai sendiri bagaimana Kai sewaktu 17 tahun dan sekarang, adakah Kai rasa dah ada perubahan, tak kedekut ataupun macam mana? Perubahan dia sangat banyaklah. Okey, masa umur 17 tu biasalah jiwa muda kan. Jadi masa umur 17 tu saya bekerja di kedai makan pada waktu petang kan, habis sekolah tu saya pergi kerja. And then simpanan tu adalah tapi untuk tujuan di mana saya menyimpan untuk membeli sesuatu, macam contohnya macam telefon bimbit ke kan. Jadi adalah simpan sikit, dah simpan tu beli, tak ada dah duit. And then dia macam rolling kat situ je. Dan kerja dapat gaji, simpan sikit untuk apa? Situ je. Itu nama dia kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Okey, tapi itu ketika umur 17 tahun dah mula ada pendapatan sendiri. Tapi sekarang ni yang tular di media sosial katanya Kai Bahar sentiasa nak ada driver. Sebab naik pengangkutan awam. Kalau bawa kereta sendiri kena bawa sendiri kan. Okey, kenapa? Yang ini sebab tak nak, ini sebab kedekut ke sebab jimat tak nak beli kenderaan sendiri? Bukan. Sebenarnya saya pergi kerja saya selalu naik dengan manager. And saya pun ada bayar untuk dia, untuk kereta tu. Dan saya rasa untuk keperluan saya rasa belum orang kata satu kewajipan untuk saya ada kereta. Sebab sekarang ni saya stay kat rumah 4 orang, adik dan juga abang. Dan kat rumah pun ada kereta dah 2 biji. Jadi saya rasa kalau saya beli pun saya rasa hanya membazir saja untuk saya. Sebab saya suka. Sebab dah ada kereta dah kan. Sebab lagipun bila habis kerja saya pun tak tahu nak pergi mana. Selalu bila keluar pun kawan yang ambil kat rumah. Jadi kereta tu bila saya ada kereta sendiri saya tak tahu nak guna untuk apa sebenarnya. Tak perlu lagi. Bukan keperluan lagi lah. Ini maksudnya bukan kedekut tapi jimat Cik Samsudin. Bagi saya jimat sebab dia sebut tadi ayat dia dah ada kat rumah. Dah ada kat rumah dulu. Betul. Tak ada keperluan. Kadang-kadang kita ada lebih dah menyusahkan jiran lagi kan. Jadi itu bukan isu kedekut. Sebab daripada dia sebut tadi saya tengok itu dari segi ialah keperluan. Maksudnya nak beli tu nak buat apa? Sebab dah pergi kerja dah ada manager yang ambil. Lepas tu petang pun kawan ambil. Betul. Dan rumah ada 2. Maksudnya kalau nak guna kereta lain tu dah ada kat rumah. Dah boleh orang tu bawa. Kecuali mungkin saya rasa kalau dah kahwin duduk sendiri kena ada lah kan. Ataupun isteri mungkin dah ada kereta. InsyaAllah lepas kahwin nanti baru saya beli kereta. Ini orang kata Allah membeli menang memakai. Betul Dan tadi Kai banyak menggunakan perkataan keperluan. Maksudnya Kai dah tahu bezakan keperluan dan juga kemahuan, wants and needs kan. Lia sangat muda Lia, 19 tahun. Tapi Lia sebagai seorang wanita kadang-kadang dan Lia pun sebagai seorang artis banyak yang perlu diperlukan. Betul. Kan nak perlu make up, baju dan sebagainya. Dari sudut nak berjimat tu, apa yang Lia berjimat? Okey, macam Lia sendiri, kadang-kadang of course lah kita perempuan nak beli makeup and all things kan. Berarti eyeshadow. Okey, so macam Lia pun of course sebab Lia pun masih jiwa muda, nak beli semua benda kalau boleh dah dapat berduit tu terus nak beli. Tapi macam Lia akan tolak dulu. Maksudnya Lia akan saving dulu. Bila Lia dapat apa-apa payment lah kan. Lia akan saving masuk ASB ke ataupun bagi ke parents dulu. Lepas tu bila ada lebih tu sikit-sikit. Sebab Lia selalu kalau dapat Lia akan masuk banyak dalam saving. Baru Lia tinggal sikit dan barulah beli apa yang Lia nak beli. Okey. Kalau kita lihat ini bukanlah jimat ataupun kedekut. Ini lebih kepada perancangan kewangan yang teratur Cik Samsudin ya. Ini juga penting kerana Lia di usia 19 tahun dah ada pendapatan sendiri. Jadi dah tahu mungkin belum ada komitmen lagi. Perlu ada komitmen yang besar jadi tak adalah kita nak bezakan antara jimat dan kedekut tu. Selepas ni kita nak tanyakan melalui pembacaan ada orang kata kalau orang yang berjimat ni contohnya kalau dia pergi beli barang keperluan rumah dia mungkin akan membandingkan harga pasaraya A, pasaraya B dan pasaraya C. Jadi dia tahu dah kalau nak beli barang ni beli kat pasaraya A, nak beli barang ni murah 30% kat pasaraya B. Tapi kalau orang yang kedekut ni dia nak beli barang rumah pun dia fikir berkali-kali. Itu yang kata tadi makan 2 kali tapi kawan yang belanja. Bukan keluarkan duit sendiri. Kita nak kongsikan nak tanyakan soalan ini kepada Cik Samsudin selepas ini. Tapi sebelum tu kita dengarkan dahulu apa agaknya komen orang di luar sana. Bagi pendapat saya, kedekut untuk mengelakkan pembaziran itu dikira berjimat.
Tetapi kedekut sehingga memakan diri keluarga memang sangat-sangat tak wajar. Pertamanya, kedekut sampai memudaratkan diri, sakit, gastrik, nampak adik-beradik lain tak cukup makan pun tak membantu. Itu kategori bakil. Pada pendapat saya, orang yang kedekut ni ada dua kategori. Satu, yang memang betul dia seorang yang bakil. Yang kedua, memang tak dinafikan ada orang dia kedekut sebab dia nak berjimat. Itu merupakan cara dia berjimat dengan kedekut dengan orang. Pada saya pula, kedekut ni tak wajar sama sekali sekiranya kedekut terhadap keluarga. Keluarga ni adalah sumber rezeki kita. Jadi, mana pun awak pergi pada saat dan ketika mana sekalipun, jangan sesekali untuk kedekut dengan keluarga. Bagi pendapat saya, tidak semestinya orang yang berjimat cermat itu bakil. Kita tidak tahu bagaimana cara dia untuk menguruskan kewangan. Tak wajarlah kalau kita berjimat cermat sehingga memudaratkan diri sendiri, keluarga dan orang terdekat dengan kita. Biarlah kita bijak menguruskan kewangan sehingga tiada bebanan dalam kehidupan seharian kita. Pada pendapat saya, orang yang kedekut ni sebenarnya dia mungkin ke arah kebaikan. Dia nak berjimat. Macam contoh, kalau barang yang dia nak beli tu mungkin barang yang dia sedia ada tu boleh lagi diguna pakai ataupun boleh lagi digunakan sebaik mungkin. So pada pendapat saya sendiri, orang yang kedekut ni, yang bakil tadi tu, memang akan memakan diri dan memudaratkan keluarga. Mungkin ada yang kecam, ada yang anggap sikap yang tidak baik untuk diikuti. Itu dia tadi pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Cik Samsudin, seperti yang saya kongsikan sebelum kita dengarkan pendapat orang ramai tadi, ada kata orang kalau kita berjimat ni kerana kita bijak merancang kewangan kita seperti yang dilakukan oleh Kai dan juga Lia sekarang ini. Tapi kalau orang yang kedekut ni, dia nak beli barang rumah, nak beli beras satu kampit pun dia berkira-kira ni. Nanti kalau aku beli beras satu kampit ni, beli beras satu kampit ni duit dalam bank kurang. Lepas tu nanti Sugita makan berapa pot, Fiza makan banyak sikit berapa pot kan. Jadi bagaimana kita nak kongsikan kepada penonton kita bahawa berjimat dengan kedekut tu ada banyak perbezaannya. Kalau boleh dikongsikan dari segi kira-kiranya juga perbelanjaan rumah kita. Satu daripadanya contohnya dari segi belanja macam meraihkan tetamu. Dalam Islam pun meraihkan tetamu ni kos dia tak dikira sebagai membazir. So kita tak boleh nak berjimat. Tak boleh berjimat. Berjimat pun tak boleh. Kita memuliakan tetamu. Untuk meraih tetamu ni maksudnya kan kita serve dia. Kan dia mungkin dia tak makan habis, right? Kan ada lebihan. Yang itu tak dikira sebagai membazir. Satu je yang tak dikira membazir, meraihkan tetamu. Jangan pula orang datang kan. Yalah, tanya dia nak makan karipak berapa. Dua ketul lah. Memang untuk anak kita boleh tanya. Sebab kan belum nak masak tak nak membazir ni. Maksudnya kalau kita berjimat ni kita tanya dulu. Kalau nak goreng ayam kat rumah, right? Nak bahagian mana, dia nak berapa ketul, itu bagi saya berjimat. Dengan family member kita kena tanya. Sebab kalau kita goreng lebih, pasal tak tak makan. Itu yang jadi membazir. Tapi tamu datang jangan tanya nak makan ayam berapa ketul baru kita nak goreng. Takut membazir. So kita makan karipak sikit je setengah. Itu bukan kalau saya pergi rumah dia senang saya nak makan ayam. Maksudnya untuk tetamu dia tidak boleh berjimat. Maksudnya ialah kita buat keluar macam kalau orang Arab lagilah kita datang dia letak, kalau kita tak sentuh pun dia buat masuk je. Yang tu tak apa. Lain pada tu memang yes. Okey, dari segi untuk berjimat dan ni, dia sebenarnya secara asas kalau daripada gaji kita, saya buat saya gaji atau gaji, kita sebenarnya yang nak tahu kita kedekut ke tak boleh tengok ni 70% makna untuk belanja, 30% ni untuk saving. Ya? Maksudnya kalau let's say saya ambil atas setiap gaji 1,000 lah, maksudnya gaji 10,000 ke 3,000 kita kira sendiri. Maknanya yang kita boleh belanja 70%. Maknanya kalau kita dah berkeluarga, 70% tu kalau di Malaysia ni ideal lah. Maksudnya termasuklah untuk raikan anak. Contoh kita baru belanja 60 je. 60%. Maknanya setiap 1,000. Maknanya 60 ni 600 je. Lepas tu ada extra lagi 100. Anak kita pun kadang nak makan aiskrim. Oh tak boleh. Tak cukup duit. Itu bagi saya itu kedekut dah. Tapi kalau dah sampai 700 dah, anak minta lagi, kita kena stop lah. Sebab kita ni apa-apa pun kena ada break. Macam kereta lah. Kalau bawa kereta mewah pun, tak ada break memang jatuh gaul, right? So kita kena ada. Sebab 30% ni which is 300 ni adalah untuk masa depan kita. Termasuk masa PKP gitu kan. Cikgu, angkat tangan. Cikgu ada soalan. Cikgu saya nak tanya soalan cikgu. Ini dari segi perbelanjaan bulanan secara kasar ni. Jadi ini ibu bapa lah kan. Tapi macam tadi Cik Samsudin katakan tentang kita kira kalau nak makan tu. Ini bukan gurauan. Tapi dalam keadaan yang kita mungkin dalam keadaan kewangan. Mungkin ada juga dalam kalangan ibu bapa yang ketika ini selepas tempoh PKP ni baru nak memulakan kehidupan kembali. Jadi kalau dulu kita mungkin makan 3 jenis lauk sekali masak.
Tapi sekarang kita mungkin berjimat kita boleh kurangkan sikit. Itu yang satu yang biasa. Okey, kita makan kat kedai berapa lauk nak tanya? Biasa kita makan. Satu kan? Kenapa kat rumah kita kena ada 3 lauk? Tak perasan. Sebab saya tengok ada setengah orang apabila dah kan ekonomi dah kurang, dia still tak 3 lauk. Saya kata, kat kedai kenapa tak ambil 3 lauk? Tak boleh mahal. Sama juga kat rumah pun kita boleh cuba murah sedikit. Sebenarnya kalau boleh dibiasakan, bagus juga untuk sekali-sekala bolehlah ada 2-3 lauk. Janji kita tak lebih pada 70%. Sebab kalau kita tengok contoh artis, bukan saja artis, kita tengok ahli sukan. Masa muda pendapatan dia banyak. Kalau dia buat macam ni, memang dia tak akan merempaklah sampai itu. Tapi apabila dia terbabah masa dah usia kan dah tak ada, kita tengok sebab dia mungkin tak nak dilihat sebagai kedekut, dia belanjalah. Kawan ajak pun sebenarnya dah lebih 70% belanja lagi. Itu tak boleh. Memang berjimat tu memang kena sebab kita nak hak 70. Sebab berjimat ni hanya untuk elakkan pembazirannya dan untuk elakkan kita daripada tak ada duit dalam keadaan kecemasan. Kereta kita walaupun beli baru macam mana, dia boleh rosak, right? So yang tu yang kita nak guna. Okey, baik. Jadi beg pada tadi kalau yang makan tadi untuk keluarga kita tengok tu mana kita dah peruntukkan lah. Kena ada juga duit yang lebih sikit dalam 700 ni. Contoh kita belanja 600, right? 100 ni kita standby jika anak kita nak minta reward. Tengok ini balik rumah dia orang kemas, bagi lah. Okey. Bagi saya itu dia tidak janji as long as dia belanja 70, tapi kalau dia belanja 30 simpan 70, kalau dah berkeluarga bagi saya itu kedekut dah. Itu kedekut. Kalau kat Malaysia ni memang 70 je. Kalau dia boleh simpan 40% tu pun bagi saya dah kedekut. Kiranya berjimat tu perlu, tetapi janganlah sampai memudaratkan diri sampai tak boleh nak meraihkan diri sendiri dan juga ahli keluarga kan. Dan saya rasa ini juga yang cuba disampaikan oleh Baharudin Kasim. Katanya kalau cukup bajet atau ada lebih, tak perlu kedekut nak berbelanja untuk keluarga, cucu-cucu, tapi jangan sampai membazir. Itu yang kita tak nak, membazir kan. Dan Kai, mungkin dalam situasi yang tadi Encik Syamsuddin katakan, ialah kita Kai dan juga Lia sebagai artis, banyak juga event yang anda perlu keluar dan kadang-kadang nak buat discussion pun perlukan duit kan, kita kena keluar makan dan sebagainya. Tapi dalam situasi nak lepak-lepak dengan kawan kan, ada orang, kalau saya katakan saya ni boleh keluarkan duit nak beli minuman yang berharga kata lah, dan RM20 tu dah mahal, okey, RM20. Tapi Fiza time tu dia susah sikit nak keluarkan RM20, dia hanya mampu RM5. Tapi dalam kalangan kawan, alah awak ni kedekut lah, RM20 je kan. RM20 yang saya rasa murah, mungkin mahal bagi orang lain. Dalam situasi begini, Kai pernah tak mengalami situasi sebegini? Okey, macam Kai sendiri, Kai boleh dikatakan jaranglah orang kata berjumpa dengan kawan beramai-ramai. Kadang-kadang bila lepak tu 2 minggu sekali macam tu kan. Kadang-kadang seminggu macam tu kan. And then setiap kali lepak tu, alhamdulillah orang kata rezeki lebih kan, saya belanjalah dia orang semua kan. Jadi dia orang pun tak ada nak komplain saya kedekut ke apa semua kan. Jadi saya rasa belanjalah sebab bukan hari-hari. Jadi sekali-sekala okeylah. Okey. Ini mungkin bagi mereka yang ada pendapatan lebih. Ini juga seperti apa yang komen penonton kita tadi, katanya kalau pergi makan dengan kawan-kawan, kebiasaannya hari ini dibayar, esok kawan bayar dan kebiasaan dibagi sama rata. Tapi merujuk kembali kepada soalan Sugitu ni, kadang-kadang ada dalam kalangan kita ni, kita nak pergi makan kat tempat ramai-ramai. Tapi kadang-kadang kawan kata, kalau aku tak ikut nanti macam tak sekali pula. Tetapi kadang-kadang kita tak tahu masalah orang. Dia mungkin RM5 bagi Sugi mungkin berbeza bagi saya. Mungkin saya perlukan RM5 tu untuk komitmen yang lain. Tapi macam Lia sendirilah kan, di usia 19 tahun ini dah ada pendapatan sendiri. Pernah tak Lia merasakan mungkin Lia nak berjimat untuk sesuatu perkara untuk mendapatkan satu benda? Contoh aim hujung tahun nak pergi Switzerland, nak bawa seluruh ahli keluarga. Jadi nak dapatkan aim, nak kena ada RM100,000 nak pergi Switzerland tu, nak bawa keluarga naik tiket business class dan sebagainya, hotel 5 bintang, kena ikat perut, tak boleh pergi minum, tak boleh pergi lepak dengan kawan-kawan, tak boleh beli kasut baru, baju baru. Pernah tak dalam situasi macam tu? Okey, sangat betul sebenarnya. Okey, tapi macam dia pun sama macam Abang Kai, tak adalah selalu nak macam tak adalah setiap minggu nak kena lepak dengan kawan kan. So macam dia pun kadang-kadang seminggu sekali je. And then kadang-kadang bila sebab Lia memang ada something macam kita simpan, memang nak berjimat, tapi kadang-kadang kawan ajak macam tak sedap kalau tak pergi kan. Tapi kalau Lia pula, Lia akan bagi reason, Lia akan reason out kenapa Lia tak ikut. Ada reason dia nak berjimat untuk ini. So diorang faham situasi. Kena bagi tahulah kan. Kita kena bagi tahu. Tapi ada orang malu nak bagi tahu. Itu masalahnya, dia keluarkan duit. Kadang-kadang saya bersyukurlah sebab setiap kali lepak bukannya dia orang bergantung kepada saya seorang saja. Kadang dia orang belanja juga macam tu kan. So dia tak ada macam
kau seorang je kena sponsor bila setiap kali lepak. Tapi kadang-kadang mungkin kalau kita lah yang kita rasa kita yang nak ajak ke tempat yang sedikit mahal, kita pun tahu kadang-kadang keadaan rakan-rakan kita. Saya rasa tak salah kalau kita lah yang belanja. Sebab kita yang ajak kan. Betul. Kita yang ajak, kita kena belanja. Kadang selalunya saya lah ajak. Kan? Okey. Mungkin Cik Samsudin boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita ini, ada perbezaan dia antara jimat dan kedekut. Dalam waktu dan situasi mana kita boleh berjimat dan keadaan situasi mana pula kita perlu untuk kedekut. Okey, dia satu benda macam tadi sebut, apa saja kita nak buat kalau let's say yang dilihat sebagai jimat ni, kita kena bagi tahu kepada orang. Kalau tak bagi tahu memang ada, sebab kadang-kadang dia bukan isu kita nampak kita kedekut, dia nak suruh kita jadi suffer macam dia, tak berduit. Sebab ada kes yang seorang ni dia pakai kereta buruk. Saya pernah jumpalah. Bumbung kereta tu sampai kena tukar dah ada berubah. Dia pegawai lah. Jadi pegawai lain suruh dia pakai, dia tak. Jadi apabila lepas 5 tahun dia beli kereta yang lebih mewah, MPV dengan bayar down payment RM100,000, bos dia terus report ke SPRM. Sebab dia berjimat? Sebab dia benarnya berjimat menangguhkan tu. So jadi ada duit dia boleh bayar, dia bos pula dengki. Dia sebenarnya orang berjimat ni dia akan jadi beban kepada orang yang kedekut ataupun yang boros. Dia akan jadi beban sebab dia ada benda yang dia nak capai. Macam tadi kan bawa keluarga pergi Switzerland. Mana keluarga dia faham kalau keluarga dia tak nampak. Biasanya keluarga akan nampak sama ada suami tu ataupun isteri tu berjimat atau berkedekut. Orang luar tak pun nampak. Sebab kalau dia berjimat tapi hujung tahun ada trik, fahamlah. Dan satu lagi orang kedekut ni saya nampak, kedekut ni dia akan merana lah. Maknanya dia tak dapat merasa, yang merasanya waris dia. Waris dia mungkin buat sujud syukur lepas dia meninggal. Sebab harta terlampau banyak. Ya? Jadi bagi saya, tempat mana kita nak berjimat betul-betul, contoh sekarang lah musim baru lepas PKP, ataupun bagi yang kita yang bekerja yang tak berapa nak stabil lah. Contoh masa PKP kita tengok ada orang kat pejabat kita kena buang. Saya rasa itu sesuai untuk kita berjimat betul-betul. Sebab kita tak tahu lepas ni turn kita ke tak. Ya? PKP tu dah tunjuk. Tapi kalau 2 tahun ni tak ada apa dan kita ada ni nak belajar lebih sikit, tak ada masalah. Cuma bagi saya kedekut ni sebab dia tak membantu lah. Kalau kita tak bantu orang lain, jiran, kawan kita apa, kan tak ajak makan. Tiba time kita sakit, dia lagi tak ajak makan. Kawan-kawan kita hari ni tak duit ni, kawan pula jom makan. Lega sebab kita pernah belanja orang. Okey, jadi nak jadi kedekut ataupun berjimat ikut situasi, dan sebenarnya tak salah pun nak jadi kedekut tu sebab setiap orang ada situasi tersendiri kan. Jadi inilah yang kami nak cuba ubah persepsi anda. Kalau seseorang itu tidak jimat tak apa kot, jangan kedekut kot. Tapi kedekut tak apa juga Fiza. Kadang-kadang saya kedekut sebab saya nak berjimat. Saya kedekut sebab saya perlu berjimat. Dia jangan kedekut sampai yang orang nampak kita ni yalah jadi haji bakhil. Dia ada 3 sebenarnya, dia ada jimat, kedekut dengan ada haji bakhil. Kadang-kadang dia kedekut untuk diri dia, tapi dia tak kedekut untuk orang lain. Orang lain happy lah. Mana family member happy, tapi untuk dia, contohnya yang nak apa, baju apa, baru semalam dah beli, hari ni tanya lagi, wah nak beli baju, tapi abang bila nak tukar baju ni? Tak apa. Dia jimat untuk diri dia, tapi dia tak kisah untuk pasangan family. dia. Janji untuk diri dia seorang tak apa. Jangan menggandakan anak semua tu. Ya, tapi kalau yang sampai kedekut, yang sampai tak boleh nak keluarkan duit langsung, itu sampai makan duit, itu tak naklah. Kita berjimat tak apa, tapi janganlah sampai kedekut sangat, sampai membinasakan diri dan sampai takut duit dalam bank tu hilang dan kurang. Betul. Saya selalu berkata yang hidup ni kita dapat sekali je. Jadi kita raikan kehidupan kita. Jangan terlalu kedekut. Okey. Baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada Lia Aziz, Kai Bahak dan juga Encik Samsudin atas perkongsian hari ini. Semoga apa yang dikongsikan menjadi bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih untuk komen-komen anda di Facebook.